Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik hidayah, inayah daripada Allah dapat kita mentaati segala perintah Allah, dapat kita meninggalkan segala larangan Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurganya yang penuh dengan kenikmatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah bulanan kita untuk surau Rahmaniyah, Taman Dagang, yang mana kita membaca kitab Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku, yang mana kita menyambung doa penutup dan doa daripada kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Baik, kita terus melihat di dalam kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, amin. Sambungan doanya, wa khaffif 'anna thiqal al-awzari, ringankanlah bebanan dosa-dosa kami. Baik, dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala ringankan beban dosa. Kita ni seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni semua hamba Allah Taala, kita menanggung beban dosa. Kita banyak melakukan dosa. Kalau kita merasakan kita tidak melakukan dosa, itu merupakan dosa. Perasaan diri tak buat dosa, itu merupakan dosa. Dosa rasa diri lebih baik daripada orang lain. Kerana bebanan dosa ini, ketika mana kita dihimpunkan di padang mahsyar, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan satu beban yang besar. Ketika mana ditimbang timbangan mizan itu, amalan baik dan amalan buruk, dosa dan pahala. Jadi setiap manusia mengharapkan timbangan kebaikan, pahala itu lebih berat daripada timbangan keburukan dosa. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan, meringankan, mengampun akan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Yang penting kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala dosa yang telah kita lakukan. Setiap hari kita istighfar pada Allah. Lepas sembahyang khususnya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Warzuqna 'aisyatal abrari, dan kurniakan kepada kami kehidupan hamba-Mu yang baik-baik. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ini kehidupan hamba-Mu yang baik. Maknanya kita nak hidup kita ini hidup seperti mana hidupnya orang soleh. Orang soleh, para anbiya alaihissalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kita minta kepada Allah agar memberkati di umur kita ini. Apa tanda umur kita berkat? Umur kita berkat adalah apabila kita dapat menghabiskan sisa baki umur kita ini di dalam mentaati perintah Allah, di dalam melakukan amal-amal yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang dan dia banyak melakukan kebaikan. Dan seburuk-buruk manusia, umur dia panjang, tetapi dalam umurnya yang panjang yang diberikan oleh Allah itu, dia banyak melakukan dosa terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah, kurniakanlah kepada kami nikmat. Seperti mana kita berdoa, Allah mahdina fiman hadait, ya Allah, berikanlah hidayah seperti mana Engkau telah berikan hidayah kepada orang yang telah Engkau berikan hidayah. Allah mahdina fiman hadait. Begitu juga kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengikuti jejak langkah mereka yang telah pun diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ikut jejak langkah mereka. Apa perbuatan mereka? Apa niat mereka? Apa keyakinan mereka? Apa yang mereka buat sewaktu di dunia sehingga Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Wa radu an. Dan mereka juga redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala. Wakfina wasrif anna syarral asyrari. Dan jauhkanlah daripada kami segala kejahatan orang-orang yang jahat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala menyelamatkan kita, melindungi kita daripada orang yang jahat, daripada orang yang zalim, daripada orang yang melakukan maksiat mungkar. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami daripada orang-orang yang jahat. Itu setiap hari kita bangun pagi kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada daku kebaikan pada hari ini. Ya Allah, jauhilah, lindungilah, selamatlah aku daripada kejahatan pada hari ini. Kita juga minta selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah kita minta agar kita terselamat daripada kejahatan-kejahatan manusia, daripada kejahatan-kejahatan semua makhluk. Ya. Wa'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lepaskanlah kami, lepaskanlah leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara kami yang lelaki dan yang perempuan daripada belenggu api neraka. Kita mohon Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, melepaskan kita, melepaskan kedua ibu bapa kita, melepaskan adik-beradik lelaki kita, melepaskan adik-beradik perempuan kita, melepaskan saudara lelaki kita, saudara perempuan kita daripada apa? Daripada api neraka Jahannam. Penutup doa dalam solat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada apa? Nar, daripada neraka Jahannam. Kita sedia maklum bahawa neraka ini tempat yang paling buruk. Kita tahu bahawa neraka ini dipenuhi dengan azab. Dipenuhi dengan azab. Minumannya daripada air yang menggelegak. Minumannya adalah timah yang menggelegak. Azabnya apabila dipakaikan teropah yang diperbuat daripada neraka, diperbuat daripada api. Kepanasan pada tapak kaki yang memakai teropah yang diperbuat daripada api neraka itu melenggak sampai ke kepala. Buah-buahnya adalah buah zakum, buah yang berduri, dan segala azab yang ada di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka Jahannam. Wa'tiq birahmatika ya azizu ya ghafar ya karim ya sattaru ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya itu dengan berkat rahmatmu. Birahmatika, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang memberkati, Allah yang merahmati kita ini. Disebabkan rahmat Allah, disebabkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Taala, selamatkan kita daripada neraka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni yang maha mulia. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha pengampun. Allah Taala ni maha pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menutup keaiban kita. Kita ni penuh dengan keaib. Kita ni semua ada keaiban, kita semua ni ada aib, kita semua ni ada keburukan, tetapi Allah Ta'ala telah menutup keburukan kita. Sebab itu kita jangan sibuk melihat aib orang, jangan sibuk melihat keburukan, kekurangan yang ada pada orang lain, tapi sibukkanlah diri kita dengan melihat keburukan, melihat aib yang ada pada diri kita. Kita cermin diri kita, lihat pada diri kita ni.
Apakah kita lebih mulia daripada orang lain? Apakah kita lebih mulia daripada, walaupun kita jaga salat, walaupun kita tutup aurat, walaupun kita lebay masjid contohnya, jangan kita merasakan bahawa kita lebih baik daripada orang lain. Kerana di akhir hayat kita, kita belum tentu lagi siapa yang dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, siapa yang tidak dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, hiasi hati kita, diri kita dengan sifat yang akhlak yang mulia, sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Buangkan daripada hati kita yang ada pada diri kita ni sifat-sifat mazmumah, sifat yang dikeji, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Pengampun. Nah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ya arhamar rahimin. Semua orang kasih, semua orang ada sifat pengasih, tetapi yang paling pengasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seseorang yang telah membunuh orang, jumlah orang yang dia bunuh itu 100 orang telah dia bunuh, tetapi dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga Allah. Allah ampunkan. Itu dosa seorang pembunuh, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Satu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa menyengutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak mengampunkan orang yang menyengutukan Allah, menyembah selain daripada Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa selain daripada syirik, Allah Ta'ala ampunkan. Yang penting kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya awwalul awwalin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yang paling awal dan Allah Ta'ala yang paling akhir. Allah Ta'ala tidak ada awal, Allah Ta'ala tidak ada akhir. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bumi, langit dan lautan, daratan, semua yang berada di langit dan di bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Wa ya akhiral akhirin, wa ya akhiral akhirin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada awal dan Allah Ta'ala ini tidak ada akhir. Yang penting kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca apa nama nama Allah, 99 nama Allah, al-asmaul husna, asmaul husna tu. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus. Itu nama-nama Allah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha memberi, Allah Maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala-galanya. Wa yadzal quwwatil matin, wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Allah Ta'ala Maha kuat. Innallah wa yadzal quwwatil matin. Allah Ta'ala ni Maha berkuasa. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam peperangan, contohnya di dalam peperangan Uhud, ketika mana semangat umat Islam telah pun luntur, lemah, disebabkan orang kafir dan orang munafik menyebarkan bahawa Nabi SAW telah terbunuh dan telah wafat. Dan ada di kalangan umat Islam yang mereka ni pergi kepada golongan munafik, supaya golongan munafik ni memberi jaminan, memberi keamanan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wahai orang beriman, jika kamu taat kepada orang kafir akan mengembalikan kamu kepada kekufuran dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Dan serahkanlah diri kamu, mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik penolong. Wa huwa khairun nasirin. Allah Taala Maha Kuat. Tidak ada sejarah bila mana Allah tidak ada sejarah orang kafir dapat melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh Allah pasti yang kalah. Fir'aun kalah, Namrud kalah. Fir'aun. Sekarang ni tahun 2021 ada tak Fir'aun? Namrud ada tak? Abu Jahal ada? Abu Lahab ada? Siapa lagi? Raja Kaisar, Raja Kisra. Raja yang hebat-hebat, manusia yang hebat-hebat, yang kufur kepada Allah, yang menentang Allah, yang melawan para nabi, para rasul SAW. Sekarang ni ada tak? Tak ada dah. Dah sudah pun dibinasakan Allah Ta'ala. Telah sedang diazab di dalam kubur. Sedang diazab di alam kubur. Di dalam kubur mereka diazab. Maka tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan, kerajaan, bala tentera yang hebat kepada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman boleh tundukkan angin. Nabi Sulaiman boleh tundukkan binatang dan jin. Nabi Sulaiman boleh perintahkan jin manusia buat kerja untuk Nabi Sulaiman AS. Maka Allah maha hebat. Wa ya rahimal masakin. Wahai Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang yang miskin. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang miskin. Sebab tu kita nak sedekah kepada orang miskin, orang yang golongan fakir, golongan miskin, kita sedekah kepada mereka. Wa ya arhamar rahimin. Dan Tuhan yang terlebih kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang. Yang paling penyayang, yang paling pengasih adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat seorang ibu, isteri kita, dia mengandung, kemudian dia melahirkan, dia menyusukan, anak dia itu dia begitu kasih. Kalau anak dia jatuh, kalau anak dia menangis, kalau anak dia disakiti, orang malah binatang yang tidak ada akal, binatang ada nafsu. Binatang, anak dia cuba kacau anak ayam ke, anak binatang kacau anak dia marah. Anak ikan haruan ke kacau anak dia, marah dia. So ibu tu, hatta binatang pun ibu kepada ibu binatang, dia kasih pada anaknya. Ke monyet tu berkacau anak dia, dia gigit dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci engkau, sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Baik, ini doa. Ini doa yang dibaca oleh Nabi wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Lupa dah tuan-tuan, siapa nama Nabi Allah yang ditelan dalam perut ikan paus tu? Allahu akbar, lupa. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Soal Nabi Allah yang ditelan oleh ikan paus tu, dia berzikir dengan zikir ni, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan ikan paus tu keluarkan, muntahkan balik Nabi Allah yang ditelan oleh ikan paus tersebut. Begitu juga Nabi Adam AS, ketika mana dia melakukan kesalahan, dia memakan buah di dalam syurga, buah khuld yang Allah Ta'ala larang, wala taqraba hadhihi syajarah, dengan dekat pokok itu, dan akhirnya dia diperdaya, digoda oleh syaitan, akhirnya Nabi Adam AS memakan buah tersebut. Maka Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah dengan baca, dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraannya sentiasa tercurah untuk penghuli kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk sekalian keluarganya dan para sahabatnya, dan segala puji tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kesejahteraan ini tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tak jumpa juga kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW, tak lupa juga kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan yang berkorbankan nyawa mereka, harta mereka, masa mereka untuk agama Islam, untuk berkorban demi Islam, untuk menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Islam, dalam memartabatkan Islam. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sikit lagi tentang riwayat hidup Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nah, Imam Ghazali rahimahullahu taala ni, Imam Ghazali radhiyallahu anhu adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung, yang telah mendapat gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni, dia ni salah seorang tokoh pemikir Islam yang ulung, yang mana Imam Ghazali rahmatullahi alaihi ni dia dapat gelaran Hujjatul Islam. Hujjah, seorang ulama, seorang ustaz, seorang syekh, tok guru ni, kalau dia boleh berhujjah, memberikan dalil, maka dia ada hujjah, maka dia hebat. Maka Imam Ghazali ni dapat gelaran Hujjatul Islam. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang yang bukan beragama Islam. Bukan hanya Nabi Imam Ghazali ini, bukan orang Islam je kenal dia. Orang non muslim, bukan Islam pun kenal Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Ilmu Imam Ghazali ini sangat luas. Ilmu dia sangat luas, dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Jadi Imam Ghazali ni hebatlah. Imam Ghazali ni ilmu dia luas, dia berpengalaman, dan dia keahlian Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni membentuk rohani, batin. Orang hari ini sibuk zahir bersih, hati hitam. Zahir baju kopiah putih, jubah putih, serban putih, semua putih. Kemeja putih. Tetapi hati hitam. Imam Ghazali ni dia membentuk rohani. Ini ciri-ciri keunggulan Imam Ghazali rahimahullah taala. Nama Imam Ghazali rahimahullah taala, nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau dilahirkan di kampung Ghazalah, di kawasan Tus, sebuah kota yang ada di utara Iran, di Iran sana. Beliau dilahirkan dari kalangan keluarga yang miskin tetapi sangat kuat agama. Beliau daripada keluarga yang miskin tapi kuat berpegang dengan agama. Oleh kerana orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil, maka kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil sangat banyak memberi makna kepada kehidupan beliau di masa tua. Jadi Imam Ghazali ini membesar dalam keadaan keluarga dia susah, kerana orang tua dia dah meninggal dunia. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup kuliah bulanan kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, masih lagi menceritakan tentang riwayat hidup Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Baik, saya kira cukup. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada kurangan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.